Rusuhan di Sudan, Duta Malaysia mahu 105 mahasiswa pulang segera. Ribut tropika Pabuk semakin hampiri perairan Laut Cina Selatan. Kerajaan Negeri Kelantan nafi yang di-Pertuan Agong letak jawatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Kerajaan Negeri Kelantan menafikan dakwaan yang tular di media sosial. Kononnya Sultan Muhammad Kelima akan meletakkan jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, kenyataan itu adalah tidak benar dan disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Datuk Muhammad Amar menggesa Peguam Negara Tommy Thomas mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan fitnah. Tindakan tegas perlu diambil bagi mengelakkan institusi Raja-Raja Melayu tercemar dengan maklumat yang tidak berasas. Jadi Peguam Negara mesti concern dengan benda ni. Jadi kadang-kadang kita pun tertanya apa yang dibuat oleh Peguam Negara. Sehingga boleh tersebar macam-macam tuduhan, maklumat, berita-berita angin di dalam media-media sosial ni. Jadi sepatutnya Peguam Negara kena concern dengan benda, beri perhatian. Apa yang boleh diambil tindakan. Dia perlu disiasat-siasatlah. Datuk Muhammad Amar ditemui selepas mendengar amanat Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, sempena Tahun Baru kepada semua kaki tangan Kerajaan Negeri Kelantan di Kota Baru. Beliau mengulas kabar angin yang tersebar, kononnya Yang di-Pertuan Agong baru akan dilantik selepas Sultan Muhammad Kelima meletakkan jawatan. Seterusnya, Kedutaan Malaysia ke Sudan mahu 105 mahasiswa negara ini yang terperangkap dalam pergolakan di Khartoum pulang ke tanah air secepat mungkin. Situasi di lokasi berkenaan dibimbangi menjadi semakin buruk dalam tempoh 24 jam. Dutanya Muhammad Razdan Jamil berkata pihaknya mahu mahasiswa pulang secepat mungkin kerana faktor keselamatan pelajar menjadi keutamaan pihak kedutaan. Beberapa universiti juga telah ditutup sejak rusuhan melanda. Mahasiswa turut diingatkan tidak menyertai mana-mana perhimpunan politik serta menjauhkan diri dari tempat awam yang boleh menjejaskan keselamatan. Secara keseluruhan, terdapat 150 rakyat Malaysia menetap di negara terbabit termasuk mahasiswa, diplomat dan ahli perniagaan. Sejak 19 Disember lalu, perusuh dan penunjuk perasaan membanjiri jalan raya di Khartoum selepas kerajaan memutuskan untuk menaikkan harga pembuatan roti yang akan menyebabkan kos sara hidup meningkat. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Ribut tropika Pabuk semakin menghampiri perairan Laut Cina Selatan sekaligus memberi kesan kepada penduduk yang tinggal berhampiran pantai di Terengganu dan Kelantan. Bagaimanapun keadaan masih terkawal dan penduduk dinasihatkan sentiasa berwaspada. Untuk perkembangan lanjut bersama wartawan Muhammad Isa Abdullah Ngah yang ketika ini berada di Pantai Mengabang Teleport di Batu Rakit, Terengganu. Terima kasih Sri Pentas, langsung dari Pantai Mengabang Teliput Batu Rakit, Terengganu, dan ketika ini saya meninjau keadaan semasa fenomena ribut tropika Pabuk yang melanda negeri Terengganu, dan apa yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini adalah ombak setinggi hampir 3 meter menghempas pantai, dan berikutan itu turut berlaku hakisan pantai. Dan di sebelah kanan saya, kalau dapat dilihat juga hakisan pantai dari sebelah kanan hingga ke penghujung Pantai Mengabang Teliput, boleh didapati pokok-pokok ru tumbang di pantai ini. Dan kesan daripada ribut tropika Pabuk ini juga menyebabkan beberapa rumah di kawasan sekitar kampung Mengabang Teliput ini turut musnah, antaranya rumah-rumah kayu dan juga kedai-kedai yang berdekatan dengan pantai. Dan untuk memperincikan lagi tentang
ribut tropika Pabuk ini, saya bersama dengan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Encik Adam Irrahman, Pengarah Pertahanan Awam Negeri Terengganu, merangkap Ketua Sekretariat Jabatan Bencana Negeri Terengganu. Terima kasih kerana bersama dengan TV3 Tuan. Tuan, kalau boleh kita ketika ini hujan kadang-kadang renyai, kadang-kadang lebat, dan dalam situasi ini boleh Tuan perincikan tentang fenomena ini yang berlaku di negeri Terengganu. Ya, terima kasih sahabat kita rakan media. Kalau kita ikutkan, kita dapatkan maklumat awal daripada Met Malaysia hari itu berkaitan dengan ribut tropika Pabuk ini yang telah bukan melanda secara indirect. Dia kalau kita ikutkan yang terbaru lebih kurang center of point ribut berkenaan berada di Laut Lepas Cina Selatan lebih kurang 220 km dan menuju ke barat laut ke teluk di selatan Thailand. Dan sekarang ini kalau kita lihat macam dimaklumkan tadi berlaku kita jangkakan keadaan ombak setinggi 2.5 hingga 3 meter sekarang ini, dan hujan sesekali renyai dan juga lebat di sebahagian besar di kawasan pantai perairan di negeri Terengganu ini. Dan juga kita dapat info daripada Met Malaysia telah menaikkan amaran daripada waspada ke amaran cuaca buruk tadi di beberapa daerah di Kuala Nerus, Setiu dan juga Besut di Terengganu dan menghala ke negeri Kelantan. Dan kita lihat sekarang ni seperti dimaklumkan juga petang semalam ada sedikit berlaku kerosakan rumah-rumah yang berhampiran pantai, atap tercabut dan sebagainya. Implikasi daripada eko ataupun kesan ribut berkenaan yang membawa angin yang agak kencang di antara 30 ke 40 km sejam. Jadi kita berada di sini dapat merasai kekuatan angin yang membadai pantai Terengganu ini. Jadi Tuan, sejak amaran ini dikeluarkan, mungkinlah dari segi Jabatan Pertahanan Awam sendiri, bagaimana untuk memastikan keselamatan orang awam terutamanya yang tinggal berisiko kawasan pantai terutamanya? Kita selaku Sekretariat Pengurusan Bencana APM Terengganu bersama-sama dengan agensi keselamatan yang lain sentiasa memaklumkan dari masa ke semasa melalui media massa dan juga rondaan setempat di kawasan berisiko terutamanya di kawasan pantai. Pantai Batu Buruk, Pantai Cendering, Kuala Ibai, Tok Jembal dan juga di sini. Yang mana supaya penduduk ataupun masyarakat supaya menangguhkan aktiviti di kawasan pantai. Nelayan-nelayan pun alhamdulillah mereka tidak turun ke laut untuk buat masa sekarang ini, dan kita jangka dalam tempoh 2-3 hari. Dan kalau berlaku implikasi hujan lebat di kawasan-kawasan yang berisiko banjir, kita telah pun menasihati kepada semua pemimpin komuniti setempat, MPKK dan juga pejabat daerah untuk berpindah di kawasan pusat pemindahan yang telah pun disediakan. Itu kita akan maklumkan dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi Tuan, sejak amaran ribut tropika Pabuk ini dikeluarkan, ada juga pengunjung-pengunjung yang turut menghampiri pantai. Mereka seolah-olah teruja untuk melihat ombak besar dan tidak cakna tentang amaran. Mungkin Tuan boleh menasihati orang awam terutamanya dengan fenomena ini yang boleh mendatangkan bahaya kepada mereka. Benar sekali. Sebab apa? Sebab terutamanya mungkin orang tempatan, bukan orang tempatan yang datang. Kalau boleh kita sangat menasihati supaya tidak berada di kawasan pinggir pantai. Sebab apa? Ombak ini amat bahaya sebab kita tidak boleh jangkakan. Kadang-kadang bermain di gigi air boleh mengakibatkan current tu menarik ke tengah. Jadi sekali lagi kita nasihat supaya hindarkan. Dan satu lagi, minggu ini minggu pertama persekolahan, terutamanya anak-anak belia, remaja, pelajar sekolah supaya tidak menghampiri kawasan pantai dan juga kawasan-kawasan lembah, teluk dan sebagainya. Sebab supaya jauhilah dari kawasan berkenaan. Dan satu lagi kita nasihat kepada pengguna ataupun masyarakat di luar sana supaya tidak menyebarkan menularkan foto-foto ataupun video klip yang telah lama yang menjadi mungkin kerisauan kepada penduduk dan juga komuniti masyarakat kita. Terima kasih Tuan Adam. Jadi saya difahamkan daripada laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut tropika Pabuk ini juga akan melanda, akan memberi kesan kepada negeri-negeri sebelah utara seperti Kedah, Perlis dan juga Perak. Saya rasa itu saja laporan saya. Kita kembali bergabung semula bersama dengan rakan setugas di Seri Pentas. Terima kasih Ishak dengan perkembangan tersebut. Berita seterusnya, Polis Kelantan mengesahkan tiada bom ditemui dalam sebuah kereta seperti didakwa pemilik kenderaan itu di stesen minyak di Pasir Mas malam tadi. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Abdullah Muhammad Piah berkata, tiada sebarang bahan letupan ditemui selepas pemeriksaan teliti polis.
Dalam kejadian jam 9.50 malam tadi, pekerja dan orang ramai di stesen minyak itu dikejutkan dengan jeritan seorang lelaki yang mendakwa terdapat bom dalam kereta jenis Pro 2 Azia yang dipandunya. Yang dia dengar bunyi detikan seperti bom jangka. Kemudian pihak petugas stesen minyak telah hubungi bilik gerakan polis Pasir Mas, dan daripada situ pihak kita telah membuat korden kawasan tu, tutup stesen minyak dan kita tutup jalan ini, dan seterusnya kita memanggil unit pemusnah bom. Pemeriksaan dilakukan sehingga jam 1 pagi namun tidak menemui sebarang alat mencurigakan yang dikaitkan dengan bom atau bahan letupan. Sepasukan anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas turut ditempatkan berhampiran stesen minyak berkenaan bagi membantu operasi polis. Susulan pemeriksaan itu, pihak polis menahan lelaki itu dan merakam keterangannya untuk siasatan lanjut. Kereta berkenaan turut dibawa ke Ibu Pejabat Polis Pasir Mas. Sumbangan itu katanya, stesen minyak berkenaan dibuka semula dan disahkan selamat. Perselisihan faham dua pemuda mengundang padah apabila keduanya cedera selepas terbabit dalam pergaduhan. Kejadian berlaku di kawasan Flat Seri Johor, Ceras, Kuala Lumpur. Kejadian itu tular di media sosial dengan sekumpulan lelaki dilihat cuba meleraikan pergaduhan itu. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Mohsin Muhammad Zon berkata pihaknya menerima laporan pergaduhan itu kira-kira jam 7.45 malam semalam. 5 kereta peronda dan anggota cegah jenayah dari Balai Polis Salak Selatan digerakkan ke lokasi. Siasatan awal polis mendapati salah seorang dari lelaki terbabit memiliki 1 rekod jenayah bersabit kes gaduh dan 4 rekod lampau berkaitan dadah. 2 lelaki itu ditangkap sebelum dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaya PPUKM untuk rawatan. Polis turut mengesahkan kejadian tidak melibatkan unsur perkauman. Keadaan di lokasi juga terkawal selepas dipantau beberapa anggota polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh menggunakan senjata. 2 pegawai laut Jabatan Laut dihadapkan ke Mahkamah Session di Johor Bahru masing-masing atas 2 pertuduhan meminta serta memperoleh rasuah dan bersubahat melakukan perbuatan itu 4 tahun lalu. Tertuduh Sanizam Bacho 45 tahun dan Nur Yazid Khairi Muhammad Nur 48 bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan. Semua pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Kamaluddin Kamsun. Bagi pertuduhan pertama, Sanizam didakwa meminta suapan RM70,000 daripada seorang kaki tangan syarikat perkapalan. Ia sebagai dorongan untuk mengeluarkan surat kelulusan beroperasi 3 kapal milik syarikat itu. Manakala Nur Yazid Khairi didakwa bersubahat dengan Sanizam. Perbuatan dilakukan pada 25 November tahun 2015 di sebuah restoran di Persiaran Ledang Heights, Iskandar Puteri. Mereka didakwa mengikut Seksyen 16 A-B Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, ia membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Bagi pertuduhan kedua, Sanizam didakwa menerima suapan RM50,000 daripada kaki tangan syarikat perkapalan di lokasi dan bagi tujuan yang sama. Nur Yazid Khairi pula didakwa bersubahat melakukan perbuatan itu pada 27 November 2015. Pendakwaan kes mengikut Seksyen 17 A Akta SPRM dan memperuntukkan hukuman yang sama jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan kedua-dua mereka diikat jamin RM20,000. Sebutan semula kes 10 Februari ini. Beralih ke laporan detik niaga, Equity Nasional Berhad Equinas melancarkan Fund Equinas Direct bernilai RM1 bilion yang mungkin ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk menggalakkan pertumbuhan perniagaan tempatan dan berpotensi tinggi. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syed Yasir Arafat Syed Abdul Kadir berkata, pelancaran dana keempat itu selaras rancangan perniagaan fasa seterusnya seiring memacu revolusi perindustrian keempat. Dalam satu kenyataan, Equinas berkata, dana itu akan bertumpu terhadap sektor teras seperti pendidikan, minyak dan gas, barangan pengguna laris, peruncitan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan. Dalam pada itu, penutupan dana sulungnya, dana Equinas Direct Tranche 1, Equinas telah berjaya meraih RM2.3 bilion daripada hasil jualan, dividen dan faedah yang digunakan untuk menubuhkan dana baru ini. Ketika ini, jumlah dana di bawah pengurusan Equinas sebanyak RM4.1 bilion.
Alliance DBS Research Sdn Berhad mengekalkan sasaran 1,800 mata pada akhir 2019 bagi penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI. Ini berdasarkan kepada unjuran pulangan 16 kali dicampur dengan 2019-2020. Penganalisis Wong Ming Tak dalam nota penyelidikan bagaimanapun berkata ianya boleh jatuh kepada 1,500 mata dalam senario kelembapan akibat daripada kemelesetan dalam jangkaan pertumbuhan serta ketegangan perdagangan. Pelabur agak berhati-hati dengan prospek pasaran yang lebih luas termasuk risiko ke atas pertumbuhan jika krisis perdagangan memuncak. Bagaimanapun pihaknya dilihat mempunyai peluang yang secara spesifik terkait dengan saham sedang bertambah. Alliance DBS juga meramalkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang sebanyak 4.6% pada 2018 dan 4.5% pada 2019. Unjuran pertumbuhan ini datang di bawah jangkaan perbelanjaan awam dan ekspor yang lebih lembab selama 2 suku berturut-turut. Ke berita sukan, meskipun sudah tidak bernaung di bawah Persatuan Badminton Malaysia BAM, namun pemain bergu profesional negara Go Vision menegaskan masih menggalas nama negara. Selain yakin menempatkan diri di Sukan Olimpik Tokyo 2020 bersama pasangannya Tan Wee Kiong. Bagi melancarkan serta memudahkan pergerakan apabila bergelar pemain profesional, Vision memberitahu mereka perlu segera mendapatkan tajaan bagi menyertai kejohanan sekaligus memburu slot ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo, Jepun. Bajet kita pun ada kira-kira lah, mungkin ada 1 tahun lebih RM100,000 lah. Lebih kurang lah, itulah bajetnya satu orang. Ada bincang tapi semuanya tak confirm lagi lah. Ada idea, so apa pun sudah macam tengah carilah. Situasi sama turut berlaku kepada bergu campuran Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying yang masih belum menemui penaja bagi mengharungi saingan 2019 selepas mengambil keputusan sama meninggalkan BAM. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan fenomena belalai air di Carinian City, Cyprus yang ternyata mengambil tumpuan penduduk setempat. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.